Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak membawa ulasan buku. Ulasan buku ini untuk memenuhi syarat ESPLG dalam ladap. Okey, kita teruskan. Okey, saya telah memilih buku Elak ICU Keuangan. Okey, ditulis oleh Hajar Rohani, Datuk Haji Muhammad Sahir, penulis bestseller buku-buku keuangan Islam. Okey, saya memilih bahagian keuangan kerana saya bidang perakaunan. Jadi saya rasa mudah untuk saya menerang bahagian keuangan sebab di bidang saya. Dan dalam buku ni ada menyebut Elak ICU. ICU kita tahu kan dalam keadaan yang tenat. Jadi kita kena elak keadaan keuangan kita yang tenat. Okey, saya petik juga kata-kata daripada dalam buku ini, kata-kata hikmah dari buku The Happy Money oleh Elizabeth Dunn dan Michael Norton. It's not how much money you make, but it's how much you make out of money. Okey, dalam kata-kata buku tulisan dalam buku ni yang ditulis oleh Happy Money oleh Elizabeth Dunn dan Michael Norton. Okey, kita pergi kepada isi di dalam buku. Kita lihat bujang dan baru bekerja umur 20 hingga 30-an. Okey, dipisahkan analisa ni antara lelaki dan wanita. Okay, kita tengok lelaki dulu. Lelaki ni 5.6% masalah keuangan tinggi 56%. Jadi maksudnya lelaki sangat bermasalah keuangan. Okey, 18.4% tiada calon yang sesuai. Maka 9.4% kemajuan kerjaya. Okey, untuk wanita pula kita tengok 3.57% tiada calon yang sesuai. Nampak lelaki paling tinggi keuangan tapi perempuan paling tinggi tiada calon yang sesuai. 26.0% masalah keuangan. Jadi masalah yang kedua saja keuangan bagi wanita. Okey, yang ketiga 18.1% kemajuan kerjaya. Jadi kita nampak lelaki lebih bermasalah keuangan. Yang perempuan dia jadi masalah yang kedua. Ini laporan daripada penemuan utama kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima KPPKM yang kelima tahun 2014. Saya ambil daripada buku ni lah. Buku ni buat kajian dalam tahun 2014. Okey, apabila di puncak kerjaya dalam umur 30 hingga 40-an, ramai yang menjadi sebagai ketua keluarga. Banyak jenis hutang telah diambil. Masalah lain pula banyak hutang seperti hutang rumah. Semua orang terpaksa berhutang untuk membeli rumah, beli kereta, pinjaman peribadi. Kalau siapa yang berniaga, bisnes pun terpaksa berhutang. Jika tiba-tiba diberhentikan, sekarang kita tengok keadaan PKP kan, ramai yang diberhentikan. Okey, memanglah kita tengok ramai dah mencuba bisnes, tapi wang imbuhan dari pemberhentian jangan gunakan sepenuhnya untuk bisnes. Kita kena ingat kita tahu keadaan bisnes kita. Jadi kita kena ambil langkah supaya jangan habiskan wang yang ada lah. Memang kita berhenti dapat imbuhan tapi beringat-ingat. Kita kena pandai mengurus keuangan kita. Kita tahu bisnes bukan boleh terus berjaya, bukan boleh terus untung. Jadi kita kena beringat. Pastikan anda memperuntukkan simpanan bersamaan dengan setahun kos perbelanjaan. Nampak tu? Kita kena buat simpanan kita sama dengan setahun kos perbelanjaan untuk menampung kos sara hidup bulanan termasuk bayaran ansuran hutang-hutang bulanan. Ketat dia punya cara dia. Anda juga boleh membuat perbincangan dengan bank dengan mensutur semula ansuran bulanan. Kalau kita ada masalah, kita terpaksalah pergi berbincang dengan bank. Jangan duduk berdiam diri. Nanti kita yang stres, hutang makin meningkat bertambah dengan faedah. Okey, dah tahu kita ada bermasalah, gaya hidup juga perlu berubah. Kalau dulu kita jenis makan dekat tempat mewah, dah kena berubah lah. Jadi kalau rasa dah keuangan tu teruk sangat, terpaksalah tak payahlah makan tempat mewah. Sebaik mungkin kita masak di rumah. Masak di rumah, duit dapat jimat, makanan kita pun berkhasiat. Sebab kita tahu apa yang kita masuk dalam makanan kita. Kita tahu apa yang dimasukkan dalam makanan kita.
Okey, matang dan kedudukan mulai stabil 40-50-an. Lelaki lelaki yang bergelar suami selalu menyebut life begin at 40. Para isteri take note dekat sini life begin at 40. Berhati-hati di mana ada wanita yang berminat dengan suami orang dan sanggup bermadu. Macamlah kita tengok cerita-cerita drama kan, sanggup ambil suami seorang sebab dia nak hidup senang dan sanggup bermadu. Jadi kena wanitalah, para isteri kena hati-hatilah dekat sini. Hati-hati dengan penggunaan kad kredit. Kad kredit pun satu perangkap juga pada kita. Kad kredit ni menggalakkan kita berhutang, di mana faedahnya adalah 8% setahun. Agak tinggi faedah. Jadi berhati-hati penggunaan kad kredit. Kalau untuk kad kredit dalam keadaan selamat, kita pakai 1 atau 2 saja. Jangan terlalu banyak. Kita merisikokan diri kita. Seeloknya masa ini perlu ada tabungan. Kita dalam keadaan stabil, perlu ada tabungan seperti saham dan amanah saham. Perlindungan insurans penting kita tahu apa berlaku. Jadi perlindungan insurans perlu ada. Matang dan kedudukan mula stabil 40 hingga 50-an sambungan. Hati-hati dengan penyakit 3 serangkai. Waktu-waktu macam ni dia dah mula nampak kan, iaitu darah tinggi, kencing manis dan jantung. Memang hati-hati. Kesedaran beri sedekah. Kita yang beragama Islam tu memang digalakkan beri sedekah lah. Sebenarnya memberi sedekah ni menjemput rezeki. Lebih banyak kita memberi, lebih banyak Tuhan akan memberi tulangan lah pada kita. Untuk orang Islam, dia orang akan lebih memahami. KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja untuk menampung keperluan di usia persaraan kerla. KWSP penting kena ingat dia adalah simpanan hari tua kita. Tak tahu apa berlaku di hari tua kita. Jadi KWSP itu yang untuk simpanan di hari tua. Di ambang persaraan umur 50 hingga 60-an. Yang ada KWSP umur 55, OKB, orang kaya baru. Umur 55 yang ada KWSP dah boleh mula mengeluarkan wang. Dan selalunya dia orang ni dikenali sebagai OKB, orang kaya baru. Bila dapat wang tu uruskan dengan sebaiknya. Beringat itu wang yang digunakan untuk hari tua. Jadi bersedia dan pandai mengurus wang. Jangan membazir, membeli benda-benda yang tidak bermanfaat kepada kita. Ingat itu wang yang kita kumpul dari usia muda kita bekerja. Jadi hari tua untuk digunakan sebaik mungkin. Yang mempunyai penyakit 3 serangkai. Pengambilan ubat-ubatan sebagai rutin harian. Dah ada sakit kita ada appointment dengan doktor, kita dah mula ambil ubat-ubatan, jadi dah kena bersedialah. Dah ada penyakit ni, banyak benda yang kita kena berhati-hati, pemakanan dan macam-macam lah. Kehidupan kita pun akan berubah. Amalkan senaman 3 kali seminggu dengan masa 30 minit setiap kali. Okey, senaman penting untuk kita. Dia bukan saja menyihatkan badan, dia juga menyihatkan jantung kita. Dia bagi jantung kita. Selalunya bila kita tak bersenam, jantung kita akan weak dan lemah. Jadi bila bersenam, dia mengaktifkan semula jantung. Saya rasa bukan jantung saja, fungsi badan yang lain pun dan orang juga boleh untuk meluruskan badan dengan bersenam. Ada juga yang masih ada bebanan hutang. Jadi di usia begini masih ada lagi yang bukan contoh mungkin membeli rumah, membeli kereta. Jadi masih ada hutang. Bagus jika ada anak-anak yang menyumbang. Kalau siapa ditakdirkan oleh Tuhan mempunyai anak yang baik dan menyumbang kewangan, alhamdulillah. Tapi yang penting jangan kita terlalu mengharap. Setiap anak ada rezeki masing-masing. Warga emas umur 60 ke atas. Warga emas ni kita tahu umur 60 ni dah umur kecil lah.
Sediakah kita mengharungi usia 60 tahun seandainya kita tiada pendapatan tetap, bisnes, sembang sewa atau pencen? Bersediakah kita? Utamanya yang menerima wang PWSP lah. Dia orang tak ada pencen. Tambah lagi pula tak ada rumah sewa, tak ada lagi bisnes. Jadi dia kena bersedia, kena fikirkan umur macam ni. Adakah dia ada sumber keuangan, sebab kehidupan ni ada kos dia, ada banyak yang perlu dia bayar. Jadi dia kena bersedia. Anak-anak tidak dilihat sebagai perancangan persaraan kita. Kita kena fahamlah, anak-anak pun dia ada tanggungjawab, ada keluarga, dan bukan semua anak-anak kita mempunyai pendapatan yang bagus. Jadi kita kena bersedia juga, kena fikir keadaan ni. Ini untuk mengelak fenomena ibu bapa terbiar. Banyak kan kita dengar cerita ibu bapa terbiar, terlantar di rumah kebajikan. Walaupun menakutkan, tapi ia merupakan pengajaran penting buat mereka yang bakal menginjak usia 60-an. Jadi kita kena fikir jugalah, kita kena bersedia di usia 60-an bagaimana keadaan kita. Seandainya mempunyai harta bentuk rumah mewah, kondominium, ini bagi yang masih bekerja dulu, dia dah mengumpul harta dia, pasupuri yang agak besar untuk anda, suami isteri, mungkin dia boleh disewakan. Okey, kalau siapa yang ada harta-harta yang sebegini, bolehlah disewakan untuk dapat pendapatan buat anda berdua, dan anda berpindah ke lokasi yang lebih murah sewanya. Dah tinggal berdua kan, kalau rumah yang terlalu besar mewah pun rasanya dah sunyi. Jadi saya rasa lebih elok pindah ke rumah yang sewa yang berbaloi dengan kita, dan kita tinggal berdua saja. Okey, kita lihat pula formula kekayaan di dunia dan dibandingkan dengan di akhirat. Okey, formula kekayaan di dunia, wang masuk tolak dengan simpanan. Kita kena fikir simpanan dulu, barulah perbelanjaan. Maksudnya wang yang masuk ni biasanya mungkin dari pendapatan kita, dari bisnes kita, dari rumah sewa dan sebagainya. Kita kena peruntukkan dulu simpanan, baru kita berbelanja. Nampak? Cara betul untuk berbelanja. Okey, formula kekayaan di akhirat. Bagi orang Islam, tidak ada kehidupan lain di akhirat. Jadi, formula untuk kekayaan di akhirat, wang pelaburan, tolak 1/3 diwakafkan. Jadi, kita menyumbang untuk harta kita di akhirat, kita wakafkan. Jadi, sama dengan harta pusaka. Pusaka ni kita tinggalkan untuk diwarisi kepada anak-anak ataupun keluarga kita. Okey, penutup untuk sebelum saya mengakhiri ulasan buku saya, kita kena ingatlah dunia ni hanya sementara. Segala-galanya akan ditinggalkan kecuali doa anak yang saleh. Kalau kita ada anak yang soleh, dia akan berdoa kita di alam sana. Sungguh beruntung siapa yang ada anak yang soleh. Amal jariah kita akan membantu kita untuk bekalan di sana. Ilmu yang dimanfaatkan, seperti kalangan guru ni menyampaikan ilmu. Dia kita sampaikan ilmu, dan ilmu kita itu dimanfaatkan. Jadi pahala tu akan mengalir pada kita berterusan. Okey, sekian. Terima kasih kerana menonton. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.